Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 3 ayat 1. Ular memang lebih licik daripada mana-mana haiwan liar lain yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, adakah Allah benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Manmin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-68. Sekarang kita mulakan Kejadian bab 3. Bab 3 menggambarkan secara terperinci tentang dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa serta akibatnya. Ayat 1 hingga 6 menerangkan bagaimana Adam dan Hawa telah dipedaya dan memakan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Ayat 7 hingga 13 menerangkan bagaimana Tuhan mengesahkan kejadian tersebut. Ayat 14 hingga 21 menerangkan penghakiman dan kasih Tuhan. Dan ayat 22 hingga 24 menggambarkan bagaimana Adam dan Hawa diusir ke bumi ini. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang dikelilingi oleh cahaya. Jadi bagaimana mereka boleh dipedaya oleh syaitan? Biarlah saya menguraikan cara syaitan menggunakan helanya untuk menipu Adam supaya memakan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Secara rohani sangat bermanfaat untuk memahami pendekatan iblis serta kata-kata dan frasa yang digunakan ketika iblis cuba menipu. Syaitan telah memperdaya manusia ke dalam dosa dengan cara yang sama sepanjang zaman. Syaitan menggunakan kaedah yang sama untuk menipu anda dengan menggunakan pelbagai cara. Kejadian 3 ayat 1 hingga 6 menerangkan dengan jelas cara klasik syaitan menipu manusia. Saya menggesa anda untuk memahami ayat-ayat ini dengan baik dan mengingatinya. Jika anda mengenal musuh anda dan diri anda sendiri, anda dapat menang dalam setiap pertempuran. Hal ini bermaksud bahawa anda akan menang dalam setiap pertempuran yang anda tempuhi, sekiranya anda memahami keadaan dan situasi musuh dengan betul, serta keadaan diri anda sendiri. Saya berharap anda tidak tertipu oleh tipu hela syaitan apabila syaitan cuba memperdaya anda, dan anda dapat dengan segera menolaknya. Anda tidak mempunyai masa untuk berterusan jatuh ke dalam godaan syaitan dan kemudian cuba melarikan diri daripadanya. Saya menggesa anda untuk berdirilah dengan tegap setelah mengikat pinggangmu dengan tali pinggang kebenaran. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda dapat terus marah dengan teguh menuju hanya ke arah roh. Kejadian 3 ayat 1 menyatakan ular memang lebih licik daripada mana-mana haiwan liar yang lain yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Hal ini dapat beberapa spesies mempunyai sifat licik secara semula jadi. Izinkan saya memberikan beberapa contoh. Seekor rubah sering digambarkan dalam cerita dongeng sebagai haiwan yang penuh dengan hela. Hal ini demikian kerana rubah selalu membuat lebih daripada 2 pintu masuk ke sarangnya. Haiwan lain seperti bejar, beruang dan harimau juga tinggal di dalam sarang masing-masing, tetapi hanya mempunyai 1 pintu masuk. Oleh itu mudah untuk mengetahui sama ada haiwan itu ada di dalam sarang atau tidak. Namun begitu sarang rubah mempunyai banyak pintu masuk, dan hal ini menyebabkan sukar untuk mengetahui sama ada rubah berada di dalam atau tidak. Skua pula memakan telur atau anak burung lain. Oleh sebab tabiat pemakanan ini, skua digelar sebagai burung camar pencuri. Dubuk juga terkenal kerana makan bangkai haiwan yang diburu dan dibunuh oleh haiwan lain. Kadang-kadang dubuk mencuri atau merampas daging daripada singa.
이 습성 때문에 이 새의 한국 이름은 도둑 갈매기로 Burung kuang 명명됐지요. ialah contoh burung yang 도둑 terkenal dengan 갈매기. tabiat bertelur secara 하이에나도 다른 senyap-senyap di sarang 맹수들이 burung lain 사냥한 dan 고기를 meninggalkannya. 훔쳐가는 동물로 Beginilah caranya burung kuang 유명합니다. bertelur di dalam sarang burung lain. 하이에나들은 저희 썩은 고기도 Burung kuang 먹고요. mencari sarang yang sudah ada telur. 싸다가 Ketika burung 잡은 pemilik sarang 고기도 tiada, burung 훔쳐가기도 kuang 해요. akan membuang 안 telur-telur yang 빼앗아가기도 sedia 하고요. ada dan menggantikannya dengan 저 telurnya 고기는 sendiri. 나무 둥지에 Kemudian 몰래 burung kuang 알을 terbang 낳아 pergi dan tidak lagi 막히는 peduli 탐남 tentang 습성을 지닌 telur-telur 대표적인 tersebut. 새입니다. 자기 Burung lain akan menetaskan 알을 telur burung kuang itu dan membesarkan 나무 anaknya. 둥지에다가 이렇게 Telur burung 낳는단 kuang 말이에요. biasanya menetas 막힙니다. lebih awal 그래서 daripada telur burung lain. Dan anak burung kuang akan menolak telur 뻐꾸기는 atau 다른 anak 새의 burung lain 알들이 keluar 있는 daripada sarang. 둥지를 또 노립니다. Anak burung kuang ini melakukan 어미새가 perbuatan jahat 둥지를 secara 기웃음을 semula jadi 타서 untuk 알을 menguasai 한 개 seluruh 또는 몇 sarang 개를 dan 둥지 menyingkirkan 밖에 pesaingnya. 버리고 재빠르게 Dengan 자신의 demikian, 알을 terdapat 낳지요. haiwan yang mempunyai sifat 그리고 licik 어미 secara semula 뻐꾸기는 jadi. 나몰라를 Dan 합니다. Alkitab menyatakan bahawa 자신의 ular 알이 ialah yang paling licik 부화되기까지 antara 품는 semua haiwan. 일과 새끼를 키우는 역할을 전부 다른 Namun begitu 새에게 rupa asal 미루지요. ular yang diciptakan oleh 한편 Tuhan 뻐꾸기 일은 sangat 그 berbeza 둥지의 daripada apa 다른 yang kita 알보다 kenali 먼저 sekarang. 부화합니다. 그런데 이렇게 Ular 먼저 pada 부화한 asalnya 뻐꾸기 mempunyai 새끼는 kaki. 둥지에 있는 다른 새의 Setelah ular 알이나 dikutuk, kaki 새끼를 ular 둥지 hilang, 밖으로 lalu ular terpaksa merayap di atas 밀어내버리지요. perutnya. 둥지를 독점하고 먹이 경쟁자들을 없애려는 Selain itu, kulit 못된 ular 본능이 pada 이런 asalnya sangat licin dan 행태로 bercahaya. 나오는 것입니다. Memang benar ada banyak ular yang berwarna-warni 이처럼 sekarang, 본능적으로 tetapi 강조한 ular 속성을 tidak kelihatan 지닌 cantik. 동물들이 Warna ular 더러 pada asalnya adalah 성경은 murni dan 그중에 cemerlang. 으뜸이 Tubuh ular 뱀이라 yang panjang 했습니다. secara keseluruhan adalah licin, 그런데 lembut 하나님께서 dan bersinar 창조하신 terang, 뱀의 원래 sehingga sesiapa 형상은 melihatnya akan 지금 berkata, 우리가 아는 ini 것과 benar-benar 아주 cantik. 다릅니다. 뱀에게는 원래 Sebagai 다리가 contoh, 있었습니다. 나중에 저주를 받아 다리가 사라져서 bagaimana dengan 배로 selendang sutera yang 다니게 digemari oleh para 되었지요. wanita? 또한 뱀의 원래 피부는 Selendang 아주 ini lembut, 매끄럽고 panjang dan 찬란하게 mempunyai corak, 빛났습니다. serta warna yang cantik. 물론 오늘날도 빛깔이 화려한 뱀이 있지만 아름답게 느껴지지는 않습니다. Melilitkan selendang pada leher memberikan rasa selesa, 원래 빛깔이 kehangatan dan gaya 순수하면서도 menarik. 매우 화려했지요. Penampilan asal ular sangat 전체적으로 mirip dengan selendang 긴 ini. 체형에 매끄럽고 Oleh itu, 부드러우며 Adam dan Hawa 찬란한 menganggap 빛의 ular itu 말씀으로 cantik, terutamanya 보는 이가 Hawa 참 yang sering 아름답다 mendekati 느낄 수 ular. 있었습니다. Ular inilah yang telah 비유를 들면 memperdayakan 여성들이 Hawa. 애용하는 실크 스카프는 어떤가요? 부드럽고 길며 무늬와 색상이 Sekarang mengapakah 화려하지요. Tuhan menciptakan ular sebagai 목에 makhluk yang 감으면 licik dan 촉감이 membenarkannya 좋고 menjadi alat 보온도 syaitan? 되며 매우 멋스럽게 Bukankah Tuhan 보입니다. sudah tahu bahawa ular akan 뱀은 digunakan 원래 oleh syaitan 이미지가 untuk menipu 이와 Hawa? 유사합니다. Sudah 그래서 tentu Tuhan 아담과 tahu. 하와도 뱀이 Oleh itu, 아름답다고 mengapakah Tuhan 느꼈고 membiarkan ular yang 특히 licik itu berada di 여자인 dalam Taman 하와가 Eden? 뱀을 가까이 했지요. Jawapannya sama seperti mengapa 하와는 Tuhan 바로 이 menempatkan 뱀에게 pokok pengetahuan 미혹을 tentang 받았습니다. perkara yang baik dan yang jahat di dalam 자, Taman Eden. 그러면 하나님께서는 왜 뱀을 Walaupun Tuhan 간교하게 tahu bahawa Adam dan 만드셔서 Hawa pada 사단의 akhirnya 도구가 akan 되게 memakan buah daripada pokok 하셨을까요? itu, Dia tetap 하나님께서는 meletakkannya di dalam 간교한 taman. 뱀이 Hal ini 사단의 merupakan 사주를 ketentuan 받아 Tuhan yang 하와를 mendalam 미혹할 untuk 줄을 mempoleh anak-anak Tuhan yang 모르셨을까요? sejati. 아셨지요? Namun begitu hal ini 그렇다면 tidak 왜 bermaksud bahawa 간교한 Tuhan dengan 뱀이 sengaja 에덴 동산에 menjerumuskan 있게 Adam dan Hawa 하셨을까요? untuk makan daripada pokok itu 이것은 에덴 demi 동산에 memenuhi 선악과를 ketentuannya. 주신 이유와 같습니다. Sebaliknya, Dia telah 하나님께서는 memberikan amaran 아담과 kepada mereka. 하와가 결국 Jika engkau 선악과를 makan 먹을 daripada 줄 pokok pengetahuan 아셨지만 tentang 에덴 perkara yang baik dan yang 동산에 jahat, 가셨습니다. engkau pasti 인간 mati. 경작을 통해 참 자녀를 Namun 얻기 begitu, Dia 위한 tidak secara paksa 하나님의 menghalang 깊은 mereka daripada memakannya. 섭리이시지요. Sebaliknya, 그렇다고 Dia 하나님께서 menyerahkannya kepada 섭리를 kehendak 이루기 bebas 위해 Adam dan 아담과 Hawa. 하와가 선악과를 먹도록 일부러 Prinsip yang sama 유인하신 digunakan apabila 것은 Tuhan menjadikan 아닙니다. ular itu menjadi licik 오히려 ketika Dia 선악과를 menciptakan 먹으면 ular. 정령 죽으리라고 Melalui peristiwa 경계하셨습니다. dinosaur, Anda telah 그러나 belajar 강제로 bahawa dinosaur yang 먹게 diciptakan 하지는 않았지요. daripada tanah di Taman Eden 아담과 pun boleh 하와의 berubah. 자유지에 맡기셨습니다. Rasa iri hati dinosaur yang 하나님께서 kecil 뱀을 창조하실 diterima 때 secara 간교하게 berterusan melalui 변질될 수 pemikiran 있는 syaitan 속성을 갖도록 dan 하신 akhirnya 것도 berubah 이와 menjadi 같은 cemburu dan kejahatan yang 이입니다. besar. 여러분은 공룡 Oleh itu, 사건을 setiap 통해 kali 에덴 Anda melihat 동산 sesuatu dan 흙으로 berasa cemburu atau 지음받은 iri hati, 공룡도 Anda mesti 변질될 segera 수 menolaknya. 있음을 알게 Anda mesti mengakui 되셨습니다. dan menghapuskan 처음엔 sifat-sifat jahat 작은 ini 부러움에서 dalam diri Anda. 시작되었는데
Jika tidak, ia 계속해서 akan berkembang 사단의 dan menjadi 생각을 masalah. 받아들이니 시기, 질투와 같은 큰 Namun 악으로 begitu, ular yang memperdayakan 연결되어 Hawa 갔지요. diciptakan daripada tanah bumi 여러분 ini. 뭐를 볼 때 Ketika Tuhan 어떤 membawa 일로 Adam ke Taman 시기 Eden, 질투심이 dia 생기면 juga membawa 바로 sesetengah 분석을 haiwan 해야 yang telah 됩니다. diciptakan daripada tubuh 내게 bumi 이런 ini. 나쁜 속성이 있구나 하고 Ular ialah salah 떼내서 satu daripada haiwan 근본까지 itu. 떼내서 버려야 돼요. Adakah anda 안 ingat 그러면 이게 bahawa 점점 unsur asas 자라면은 bagi semua 문제가 tumbuhan dan haiwan 일어나지요. ialah tanah dan air? 그런데 Ya, 하와를 tanah 미혹한 dan 죄는 air. 지구에서 Namun begitu, tanah yang digunakan 지구의 untuk 흙으로 menciptakan ular 침입했습니다. mengandungi banyak unsur yang 하나님께서 mudah 아담을 menjadikannya 에덴 licik 동산으로 들이실 apabila 때에 berhubung 지구의 dengan 흙으로 kuasa 지으신 동물 kegelapan. 중 일부도 함께 들이셨다 했지요. 그 중에 이 뱀도 있었던 것입니다. 모든 동식물의 근본 Tanah 재료는 cenderung untuk berubah menjadi bergantung pada apa yang dicampurkan dengannya. Petani amat memahami perkara ini. Semasa mengusahakan tanah, tanah akan menjadi berasik. Petani mengatakan bahawa tanah telah kehilangan tenaganya. Untuk menyeimbangkan tanah, mereka mungkin menggunakan kapur atau mencampurkannya dengan tanah lain yang lebih subur. Biasanya pada musim sejuk, anda dapat melihat para petani membawa tanah dari kawasan pegunungan dan mencampurkannya ke dalam sawah mereka. Seorang petani yang rajin akan menghabiskan musim sejuk mencampurkan tanah yang subur ini ke dalam sawah padinya. Namun begitu, petani yang malas apabila tiada kerja pada musim sejuk akan menghabiskan semua simpanan tahunan mereka dengan berjudi. Bukankah berjudi seperti cuba mencuri wang orang lain? Mereka mengingingi wang orang lain, bukannya menyimpan wang sendiri dengan jujur. Ada orang sebegini bahkan dalam kalangan gereja. Hari ini demikian kerana unsur dalam tanah memberikan kesan kepada tanaman yang bertumbuh di dalamnya. Sebagai contoh, kemanisan dan kepadatan ubi keledek berbeza bergantung pada tanah di mana ubi keledek itu ditanam. Di dalam sesetengah jenis tanah, ubi keledek menjadi manis dan padat. Manakala di dalam tanah lain, ubi keledek menjadi lembut dan lembab. Adakah anda tahu pelbagai jenis ubi keledek? Ubi keledek dalam situasi pertama rasanya seperti buah berangan, manakala yang dalam situasi kedua sangat lembut dan berair. Oleh itu, jika anda menanam ubi keledek di tanah yang sangat subur, ubi keledek akan menjadi manis dan berair. Tetapi jika ditanam di tanah yang kurang subur, ia akan menjadi padat seperti buah berangan. 어떤 곳에서는 밤고구마가 잘 되고 어떤 곳에서는 물고구마가 잘 되지요. Kacang tanah pula tumbuh dengan baik di tanah berpasir yang mempunyai saliran air yang baik. Itulah sebabnya ia ditanam di tanah berpasir. Selain itu, bergantung pada komposisi tanah, sifat mangkuk yang dihasilkan dari tanah juga akan berbeza. Katakan anda membuat dua jenis mangkuk yang menggunakan dua jenis tanah. Tanah air melekit dan mempunyai kelikatan tinggi, manakala tanah B kurang likat. Jika anda membuat dua mangkuk dengan kaedah yang sama, satu mangkuk daripada setiap jenis tanah, yang manakah lebih kuat? Sudah tentu mangkuk yang dibuat daripada tanah A lebih kuat. Walaupun menerima hentakan yang sama, mangkuk A mungkin kekal utuh, tetapi mangkuk B mungkin akan pecah. Mangkuk B bukan dengan sengaja dibuat untuk menjadi tidak tahan, tetapi kerana tanah liat, iaitu bahan mentah untuk membuatnya, mempunyai kelikatan yang rendah, menjadikannya mudah pecah. Oleh itu, apabila seseorang tukang tembikar ingin menghasilkan tembikar yang baik, dia akan memilih bahan mentah, iaitu tanah liat, dengan teliti. Seramik, goryo dan porselin putih dinasti Joseon tidak dibuat daripada sebarang jenis tanah liat. Dengan cara yang sama, tanah yang digunakan untuk menciptakan ular mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkannya menjadi licik dengan mudah. Dari sudut pandangan ular, hal ini mungkin kedengaran tidak adil, namun begitu hakikatnya tidak begitu. Jika sifat tersebut berhubungan dengan kuasa cahaya, sifat itu boleh berkembang menjadi bijaksana. Ular itu malah bertindak dengan bijaksana di Taman Eden. Dan itulah sebabnya ular disukai oleh Hawa untuk satu tempoh yang lama.
그래서 도공이 좋은 자기를 만들려고 하면 Saudara-saudara yang saya 원재료부터 kasihi, 신중하게 antara nenek moyang 고르지요. Imam ada seorang yang pada asalnya sangat licik, tetapi berubah selepas 고려 melalui proses 청자나 pemunian. 이조 Dia 백자가 ialah Yakub. 아무 Yakub 흘보나 membeli hak 빚어진 keseluruhan 것이 daripada saudara 아닙니다. kembarnya Esau 이처럼 hanya dengan semangkuk 뱀을 sup kacang 조성한 merah. 설계는 Dia juga 어둠을 menipu ayahnya 접하는 Ishak dan 신께 menerima doa berkat yang 강조했을 수 sepatutnya untuk 있는 Esau. 성분이 들어 Terdapat satu 있었던 tokoh yang 것입니다. serupa dalam sejarah Korea 이는 Selatan, iaitu 뱀의 adik perempuan 입장에서 bongsu 생각하면 매우 kepada Jeneral Kim 억울한 Il-sing. 일로 보일 수 Si 있습니다. kakak mendapat 그러나 mimpi yang baik, 사실은 tetapi dia 그렇지 tidak menyedari 않습니다. bahawa itu ialah mimpi yang 만일 이 membawa tua. 속성이 어둠의 Si adik 세력과 mendengarnya lalu 반대인 berkata bahawa 빛의 itu ialah mimpi yang 세력과 sangat baik. 합하면 Oleh 지혜로움으로 itu si 발전할 수 adik 있기 memberikan kakaknya 때문입니다. selai kain sutra yang 실제로 cantik 뱀은 에덴 dan membeli 동산에서 mimpinya. 지혜롭게 행하여 오랫동안 Akhirnya si 하와의 adik yang berkahwin dengan 사랑을 Kim 받았습니다. Chung-chu yang mengaturkan 성도 silang 여러분, dan menjadi 믿음의 pengasuri. 선진들 중에서 원래는 매우 강교한 Mimpi 성품이었는데 berkat tidak seharusnya 연단을 dijual 통해 seperti itu. 변화된 Hal ini 인물이 demikian kerana 있습니다. berkat itu akan berpindah kepada orang yang membelinya. 야곱이지요. 야곱은 쌍둥이 형인 에서의 장자권을 팥죽 한 그릇에 샀습니다. 또한 아버지 이삭을 속여서 장자인 에서 대신 축복 기도를 받았지요. 우리나라에도 이런 이제 역사가 있는데 신라 때 김유신 장군의 여동생이죠. 여동생들이었던가 둘이 다 꿈을 꿨는데 언니가 좋은 꿈을 꿨어요. 언니는 그게 좋은 꿈인 줄 몰라요. 동생이 들어보니까 저건 너무너무 좋은 꿈이다. 그래서 언니한테 팔라고 하죠. Kemudian Ishak berkata dalam Kejadian 27 ayat 35, 선서 나있는데 야, 줄 테니까 꿈을 팔으라고 해서 그 꿈을 삽니다. 그래서 장차는 신라를 통일한 김춘추 거기하고 결혼하게 adikmu 돼가지고 mendatangi aku 왕후가 dengan 됐죠. tipu hela dan telah mengambil berkat yang menjadi bahagiamu. 그래서 꿈도 Esau begitu lapar sehingga dia 살구고 menjual berkat keseluruhannya hanya untuk semangkuk bubur kacang merah. Tetapi kemudian dia merungut. Namun begitu di sebalik kelicikan itu, Yakub juga mempunyai hati yang tulus. Oleh itu Tuhan memurnikan Yakub untuk menghapuskan sifat licik daripada dirinya. Untuk menjadi semakin rendah hati, Yakub tinggal di rumah bapa saudaranya Laban selama 20 tahun. Akhirnya Tuhan menjadikannya benar-benar rendah hati di sungai Yabok. 왜 원망해요? Yakub sedar bahawa dia memerlukan Tuhan untuk melindungi kekayaan keluarga malang nyawanya sendiri yang telah dikumpulkan selama 20 tahun dengan kebijaksanaan. Hasilnya Yakub menjadi seperti ulat seperti yang disebut dalam Yesaya 41 ayat 14. Alangkah indahnya jika para penatua kita dapat menjadi seperti Yakub si ulat. Apabila anda mencapai tahap roh, anda akan menjadi seperti Yakub si ulat. Segala keangkuhan dan kebanggaan anda akan hancur dan lenyap. Ulat tiada tulang bukan? Ulat adalah begitu lembut sehingga jika anda memijatnya, ulat itu hanya menggeliat. Inilah maksudnya Yakub telah berubah selepas 20 tahun latihan. Oleh itu Tuhan memanggilnya si ulat Yakub. Jika kita juga melepaskan segala keangkuhan, tipu hela dan kesombongan ini, kita akan masuk ke dalam roh. Dengan demikian Tuhan akan memanggil kita, anak laki dan anak perempuanku yang kukasihi. Tuhan memilih Yakub dan menjadikannya nenek moyang kepada bangsa Israel. 12 orang anak laki Yakub menjadi 12 suku Israel. Ketika Yakub yang licik berubah menjadi rohani, dia memainkan peranan penting dalam mencapai ketentuan Tuhan. Dari sudut pandang rohani, sifat licik dan kebijaksanaan adalah sangat berkait rapat. Jika orang yang licik masuk ke dalam tahap roh, dia dapat menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun begitu perubahan seperti ini tidak dapat dicapai dengan usaha manusia semata-mata. Hal ini hanya dapat berlaku apabila seseorang dimurnikan seperti Yakub. Amsal 17 ayat 3 nyatakan, 하나님께서는 이러한 야곱을 이스라엘 민족의 시조로 삼으십니다. 야곱의 아들들이 이스라엘 12지파를 이루게 하셨지요. 강교한 야곱이 영으로 변화되니
Mangkuk pijar untuk perak dan rela untuk emas, tetapi Tuhan menguji hati. Mengapakah hati kita perlu dimurnikan? Hal ini adalah untuk menyingkirkan kejahatan, kepalsuan dan pemikiran badani dalam diri kita. Hati kita akan berubah menjadi hati rohani, hati yang baik, penuh kasih, kelembutan dan sifat-sifat baik yang lain. 이런 변화는 사람의 노력으로 되지 않고 야곱처럼 연단을 Kemudian 받을 kita 때 akan menyerupai Tuhan 일어납니다. Yesus dan Tuhan Bapa. 잠언 17장 3절에 Kita akan menjadi manusia rohani. 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라. Tuhan membenarkan ujian untuk merendahkan hati orang yang merasakan diri mereka bijak. Tuhan mahu kita mengikirkan pemikiran bahawa kita dapat melakukannya dengan kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri dan merendahkan diri di hadapannya. Oleh itu kita harus terlebih dahulu mengangkat diri sendiri dan merendahkan hati dan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kebijaksanaan sejati mesti datang dari syurga, daripada Tuhan. Untuk menerimanya kita mesti mengangkat diri sendiri dan benar-benar merendahkan hati kita dengan sepenuhnya. Namun begitu banyak orang gagal melakukannya. Betapa diberkati jika kita dapat mengangkat diri sendiri, merendahkan hati kita dan menerima kasih, penerimaan dan jawapan daripada Tuhan. Tidak kira seberapa baik Anda lakukan, sekuat mana Anda berusaha, pasti ada batasnya. Walaupun apabila Tuhan memberi, tiada batas. Semuanya tanpa batas. 그 지혜를 받으려면 자기를 부인하고 자신을 철저히 낮추어야 한다 이 말입니다. 그런데 많이 배운 분들 안 그러지 않습니까? 자기를 부인하고 철저히 낮춰서 1 Korintus 3 ayat 18 hingga 20 menyatakan, janganlah menipu diri. Adakah anda menipu diri sendiri? Orang menganggap diri mereka bijak sedang menipu diri sendiri. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 18, janganlah menipu diri. Jika sesiapa dalam kalanganmu menganggap dirinya bijak berdasarkan penilaian dunia, dia harus menjadikan diri yang bodoh di mata dunia supaya dia benar-benar bijak. Ayat ini juga menyatakan kerana apa yang dipandang dunia sebagai kebijaksanaan sebenarnya kebodohan di mata Allah. Telah tersurat, Allah memberkap orang bijak dengan kecerdikan mereka sendiri. Dan Tuhan mengetahui fikiran orang bijak itu sia-sia. Jika anda memahami maksud ayat ini dengan mendalam, anda tidak akan benar-benar menjadi bijak, tetapi sebaliknya menjadi bodoh. Jika anda mengosongkan diri dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan dan menyediakan bijaksana hati yang bersih, Tuhan akan memberi anda kebijaksanaan sejati dari syurga. Inilah kebijaksanaan yang dapat melihat dan menanangi tipu daya musuh, iaitu syaitan dan iblis. Inilah juga kebijaksanaan untuk mengejar perdamaian dengan semua orang, melakukan pekerjaan Tuhan dan memberikan kemuliaan kepadanya. Saya berharap anda akan mendambakan kebijaksanaan sejati seperti ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di Taman Eden ular bertindak dengan begitu bijak sehingga ular sangat disukai oleh Hawa. Ular itu lebih cepat mentafsirkan ekspresi wajah Hawa berbanding dengan haiwan lain, dan ular melakukan perkara yang menyenangkan hatinya. Hawa merasa senang hati dengan ular itu dan melayannya seperti rakan karib. Oleh itu ular dapat berada sangat dekat dengan Hawa. Dari sinilah punca masalah bermula. Syaitan menggunakan ular untuk menipu Hawa. Ular itu sangat rapat dengan Hawa. Jika ular itu tidak mempunyai hubungan persahabatan yang serapat itu dengan Hawa, syaitan mungkin tidak akan mempengaruhi ular. Namun begitu ular sangat dekat dengan Hawa dan juga sangat licik. Pada pandangan syaitan, ular merupakan alat yang paling sesuai.
하와 주변에 Setakat ini anda 머물 수 seharusnya memahami 있었습니다. sesuatu. 그런데 이것이 Pertama sekali anda 사탄이 harus melihat 되었죠. siapakah orang yang berada dekat dengan anda. 사단이 Anda 하와를 perlu menilai dengan 유혹하고자 할 teliti 때 orang di sekeliling anda, 하와와 가까운 bahkan keluarga 뱀을 dan bahkan 이용했기 sekerja anda. 때문입니다. Adakah anda mempunyai orang yang selalu memuji 만일 dan 뱀이 berkata perkara yang 하와 menyenangkan 아무런 hati 사귐이 anda? 없었다면 Adakah anda 사단도 menghindari orang yang 뱀을 memberikan nasihat dan 차별하지 teguran? 않았을 것입니다. Umat Tuhan tidak seharusnya 그런데 dikelilingi oleh 뱀은 orang yang licik. 하와와 가까울 Anda 뿐만 pada 아니라 akhirnya 매우 akan 강교한 terberdaya. 습성도 Anda 지니고 akan tertipu. 있었습니다. 따라서 사단이 볼 때에 Sejarah 뱀은 membuktikan dan jelas bahawa 더없이 selalu ada orang yang 좋은 licik dan suka 도구였지요. memuji-muji di sekeliling orang yang 여기서 zalim. 우리가 깨우쳐야 할 Orang yang 점이 hanya berkata 있습니다. perkara yang baik untuk 먼저는 내 didengar seharusnya 주변에 anda berwaspada, 어떤 사람이 bukannya 있는가를 didekati. 살펴보아야 Jika anda 하죠. mendengar dan mempercayai kata-kata 여러분 mereka, 주변에 어떤 anda mungkin 사람들이 akan 있는가? dibutakan dan 어떤 menjadi 친구들이 tulis 있는가? secara 어떤 rohani. 가족들이 있는가? 어떤 동료들이 있는가를 잘 살펴야 해요. 나를 칭찬하는 말, 듣기에 좋은 말을 해주는 사람은 가까이 하고 Amsal 지적 29 권면하는 ayat 5 사람은 menyatakan, 멀리하지 않습니까? orang yang mengampu jirannya membentangkan jaring bagi kakinya. 하나님의 사람들은 Jika seseorang 귀에 berkata perkara 강교한 manis pada 사람을 telinga anda, 부어서는 안 mungkin 됩니다. dia sedang memasang jerat 결국 untuk 섰거든요. membuatkan anda jatuh. 그 Akibatnya 미혹받고 boleh seperti yang tertulis dalam Amsal 26 ayat 28 yang menyatakan, mulut yang penuh 역사를 pujuk 살펴보아도 rayu 폭군 membawa 주변에는 kehancuran. 항상 간사하게 아첨하는 신하들이 Namun 있었습니다. begitu, jika anda melepaskan keangkuhan dan sifat mementingkan diri sendiri dalam hati anda akan dapat membezakan 듣기에 sama ada 좋은 pujian 말만 itu 하는 sekadar 사람은 가까이 kata-kata manis 하기보다는 atau benar-benar 적응에 ikhlas. 해야 하지요. Anda juga tidak akan menjadi sombong walaupun anda 그런 사람의 dipuji. 말을 고지곧대로 Walaupun anda mendapat 믿다가는 pujian kerana 그로 인해 menguruskan 눈도 tugas anda dengan 귀도 baik, 가려질 수 anda akan 있습니다. memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. 잠언서 Untuk 29장 mencapai 5절에 hati seperti ini, 이웃에게 anda lebih 아첨하는 suka 것은 ditegur 그의 atau 발 앞에 ditunjukkan kesilapan 그물을 치는 것이니라 berbanding 했습니다. dengan menerima pujian. 어떤 사람이 여러분의 귀에 달콤한 말을 Orang yang tidak 한다면 suka 이는 dinasihati 바로 atau ditegur 여러분을 tidak akan berkembang. 넘어뜨리기 위해 Pemikiran dan 발 kerangka 앞에 diri mereka 그물을 tidak akan 치는 berubah. 일일 Mereka akan 수가 sukar 있지요. untuk mencapai tahap roh. Saya juga cuba 그 menasihati 결과 mereka 잠언 26장 28절 kadang-kadang 후반절에 apabila saya benar-benar perlu, 아첨하는 입은 tapi mereka tidak mau 패망을 mendengar dan tidak 일으키느니라 mengindahkannya. 하신 말씀처럼 됩니다. 그런데 마음에서 들램이나 사심을 벗어버리면 상대가 하는 말이 아첨인지 진심인지 분별이 Jika saya 됩니다. mempunyai lebih banyak masa atau mereka bersama saya mungkin ada 또 peluang untuk 칭찬을 받았다 menasihati 해서 mereka. 마음이 으쓱 높아지지 않지요. Namun begitu, saya tidak mempunyai masa. 잘해서 칭찬을 받아도 Walaupun 중심에서 saya memberikan 모든 nasihat ketika 영광을 saya sedang sibuk, 하나님께 돌립니다. mereka tetap tidak mendengar dan 이런 tidak 마음이 berubah. 온전히 되기까지는 칭찬이나 위로받기를 좋아하기보다는 권면과 지적받기를 사모해야 됩니다. 이게 권면받기 좋아하지 않는 사람, 지적받기 좋아하지 않는 사람은 발전이 없어요. 깨어지지도 않고 영으로 들어가기도 어렵고. 저도 또 지적해보고 이렇게 또 권면도 해보지만 듣지 않으면 또 계속 할 수가 없죠. 뭐 시간이 많다면은 뭐 또 옆에 같이 있다 보는데 한두 번 참 권면하고 지적한다는 거 쉬운 일이 아닌데 했다면 Amsal 27 ayat 5 menyatakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 29 ayat 15 menyatakan, 왜요? 시간이 없으니까 그래 결국. rotan dan teguran memberikan hikmah. Oleh itu, jika ada seseorang di sekeliling anda yang menegur atau menasihati anda harus benar-benar berterima kasih kepada orang itu. 면책은 즉 마주 대하여 Satu 책망하는 lagi perkara 것은 penting yang dapat anda pelajari melalui ular adalah bahawa syaitan mencari sasaran yang mudah didekati dan yang jahat. Syaitan tahu bahawa ular itu dapat menjadi sangat licik apabila ular mula menerima kejahatan. Oleh itu, syaitan terus-menerus menghantar gelombang isyarat kejahatan kepada ular. Ular yang sangat disayangi oleh Hawa itu pada akhirnya menerima isyarat tersebut, lalu sifat liciknya menjadi semakin nyata. Sebab saja ular berhubung dengan syaitan, ular menjadi alat kepada syaitan dan mula meniru suara syaitan apabila mendengarnya. Sehingga hari ini syaitan masih menghantar isyarat-isyarat gelombang ketidakbenaran ke udara.
사단은 뱀이 Ketidakbenaran 어둠의 dalam hati 세력을 manusia 접하면 bertindak seperti antena 힘이 yang 간결해질 menerima 수 isyarat 있음을 syaitan. 알았습니다. Syaitan tahu sifat mana yang 그래서 paling kuat 계속 antara banyak 뱀을 향해 ketidakbenaran 어둠의 dalam hati 전파를 쏘아 seseorang. 보냈지요. Syaitan dapat mengenal pasti dan 하와에게 tepat sama ada 한창 seseorang itu 이 penuh dengan 사랑을 dusta, 받고 있던 ketamakan, 뱀은 kesombongan yang 마침내 sia-sia, 사단의 cemburu atau 전파를 nafsu. 받아들였고 Hal ini supaya syaitan dapat membuat hubungan dengan tepat 강교한 pada 속성이 titik 더 kelemahan 강하게 tersebut. 드러났습니다. Oleh itu, setiap orang akan diuji 이렇게 dengan umpan 한번 사단과 ketidakbenaran yang 접속이 되자 berkemungkinan 그 besar 후로는 untuk diterima. 사단의 음성을 듣고 그대로 Lihatlah orang yang hidup di 순종하는 dunia ini 사단의 berkata, 도구가 "Oh, saya 되었지요. telah ditipu. Saya 사단은 diperdaya. 오늘날도 이처럼 비진류 Saya mengalami 전파를 banyak kerugian." 종교에 계속 뿌리고 Lihatlah sifat 있습니다. mereka. 사람의 Disebabkan fikiran 마음 jahat 안에 seperti 있는 tamak dan 이 ingin 진리는 mengambil 사단의 apa yang bukan 전파를 milik mereka, 받아들이는 안테나와 akhirnya 같습니다. mereka tertipu. 그런데 사단은 사람 마음에 있는 Jika hati 비진리 anda 중 bersih 어느 분야가 dan bebas 가장 daripada keinginan yang 강한지를 mementingkan 압니다. diri, anda tidak akan mudah 거짓이 ditipu atau 많은지, 욕심이 diperbodohkan. 많은지, Orang 허영이 berjaga-jaga 많은지, secara rohani 탐심이 dapat mengenapasi 많은지, godaan 시기가 syaitan. 많은지, 음욕이 많은지 Mereka 등을 menolak segala 정확하게 pemikiran 간파하죠. badani dan tidak mudah percaya kepada kabar angin yang didengar daripada orang 그래야 ketiga. 거기에 바르게 접선해 들어갈 수가 있으니까. Katakanlah hati anda penuh dengan tipu daya, maka anda akan mudah tertarik kepada orang yang juga penuh tipu daya. Anda akan mendengar dan terdedah kepada kata-kata penipuan daripada orang lain. 여러분도 한번 보세요. 세상에 Namun begitu, 살아가면서 dunia ini 나는 penuh dengan 사기를 당했다. pembohongan. Seseorang 너 mungkin 속았다. berbohong, 손해를 많이 sesuatu 봤다. mungkin tidak benar, 사기를 당했다. dan ada banyak perkara yang 또 kelihatan 그런 사람도 자기 속성을 meyakinkan, 봐봐요. tetapi 내가 sebenarnya 탐심, palsu. 욕심, 내가 Jika anda 욕심에서 menyimpan 도취하고자 tipu daya 이런 dalam hati anda, 나쁜 마음이 있었기 anda akan 때문에 mempercayai kata-kata dan 결국 permohonan seperti 미혹을 itu. 받은 거 아니에요. 내 마음이 Sebenarnya 정도롭고 kebanyakan kabar angin yang anda 깨끗하다고 dengar 하면 tidak boleh 그런 미혹을 dipercayai. 받을 이유가 없다 이 말이에요. Namun 속을 begitu, 이유가 orang yang 없는 것이죠. berjaga-jaga dapat membezakan kebenaran, tidak kira betapa perkara itu kelihatan logik dan masuk akal. 이때 영으로 깨어있는 사람은 그것이 사단의 Orang yang tidak 미끼임을 berjaga-jaga akan gagal 알아차립니다. mengenapasi umpan 육신의 iblis, 생각이 틈탔다 lalu 하면 terjerat. 물리치고 Mereka menerima pemikiran badani, 전에 들은 소문은 menghakimi dan 믿지 menghukum, 않지요. serta 그러니까 cemburu 예를 들어 dan 내 iri 마음에 hati. 간사함이 있다고 해봐요. 그러면 기도 간사해요. 남이 간사한 말을 듣고 이게 접하게 되는 거예요. 남의 말은 듣고 Sesetengah orang yang menganggap diri mereka bijak tetapi sedang 또 tertipu 세상에 oleh 얼마나 orang lain, 거짓이 많아요. pandai 뭐 dalam 상대 menghakimi 거짓말할 orang 수도 lain. 있고 참이 아닐 수도 있고 보지 않았는데 본 것처럼 말할 수도 있고 Menghakimi 얼마나 atau 살다 berfikir 보면 secara 그런 일이 negatif 있잖아요. tentang sesuatu 근데 나무 말을 membawa 듣고 kepada kecaman dan menyalahkan. 또 Oleh 들으려고 sebab 하고 mereka berfikir bahawa mereka bijak, mereka dengan bebas 자기 안에 그런 menghukum 속성이나 perkara yang tidak benar 간사함이나 나쁜 마음이 dengan 있으니까 그런 mempercayai 거죠. bahawa penilaian mereka adalah betul dengan sepenuhnya, tanpa memikirkan bahawa mungkin penilaian mereka itu 제3자에게 adalah 전해 들은 salah. 소문은 Akhirnya 믿지 penilaian yang 말아야 salah 하는 itu 것이고요. membawa kepada salah faham, 아무리 kebencian, konflik 그럴듯하게 emosi dan 보이거나 perpecahan 들려도 kedamaian. 진실을 Perkara ini berlaku 구별합니다. bahkan antara pasangan suami 그런데 isteri 영으로 dan 깨어있지 dalam 않으면 keluarga. 사단은 미끼인 Sifat 줄 membentingkan 모르고 diri dan 걸려들지요. ketamakan membutakan mata 육신의 dan 생각을 memekakkan 그대로 telinga mereka. 받아들이고 판단, Lalu mereka berjalan di 정죄하며 jalan orang berdosa. 시기하고 질투합니다. 또 어떤 사람은 자기 Oleh itu, anak-anak Tuhan harus sentiasa berjaga-jaga secara rohani. 남을 판단하기 잘해요. 판단하면